A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Saudara hadirin dan hadirat serta pendengar yang saya kasih sekalian, saya sambung berhubung dengan perbincangan pada minggu lepas berhubung dengan air mutlak, air yang dikatakan sebagai suci lagi menyucikan. Dia ada dua power, seperti mana yang saya sebutkan pada minggu lepas. Pertamanya dirinya suci, tu orang panggil suci. Yang kedua ni dia boleh digunakan untuk menyucikan hadas dan najis. Itu yang dikatakan lagi menyucikan. Jadi ada dua power. Kalau ada air yang suci tapi dia tidak ada power untuk menyucikan, seperti air kopi, air teh, tak boleh lah. Nak akad hadas dengan air teh, nak ambil wuduk dengan air teh, tak boleh. Dengan air tebu, walaupun dia suci tapi tidak ada power yang kedua, tidak ada perkara yang kedua, iaitu boleh menyucikan, boleh digunakan untuk bersuci. Pada minggu lepas saya telah berhentikan pada ayat Quran, wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi. Maksudnya diturunkan air bagimu dari langit supaya kamu bersuci dengannya. Surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u bihi bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu rawahu al-khamsah wa qala Tirmizi hadza hadisun sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata beliau, telah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata lelaki itu, wahai Rasulullah, kami belayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit. Jika kami pakai air itu untuk berwuduk, kami tidak dapat minum. Bolehkah kami berwuduk dengan air laut? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air laut itu suci lagi menyucikan. Bangkainya halal dimakan. Riwayat 5 ahli hadis. Menurut keterangan Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Jadi berdasar pada hadis ini, ada orang lelaki seorang tu, dia tanya Rasulullah SAW, kami ni selalu duduk belayar. Bila duduk belayar saat ni, kami bawa air lama-lama jadi sikit lah, duduk minum, duduk rebuh, duduk masak dan sebagainya. Air laut tak saya kira ni, air tawar ni, air bawa daripada darat ni. Maka tinggal sikit. Bila tinggal sikit ni, adakah kami gunakan untuk berwuduk ke ataupun kami gunakan untuk buat minum? Kalau kami gunakan untuk wuduk, jawab dia dahaga lah. Kalau kami gunakan untuk minum, jawab dia tak boleh nak berwuduk. Boleh ke tidak kami ini berwuduk dengan air laut? Lalu Rasulullah kata, dia kata at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, iaitulah air laut itu bersih air laut itu, dan makanan ataupun binatang bangkai yang ada di laut itu pun halal. Maksudnya ikan tak payah sembelih lah, maksudnya ikan, sutong dan sebagainya. Candak sutong tak payah sembelih. Begitu. Jadi dasar pada ayat hadis ni, makna dia sahabat ni dia was-was nak guna dak air laut. Sebabnya air laut ni masing. Bila masing, dak mutlak ramuknya. Dia mari perasaan gitu pada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bertanya ni. Jadi sebab tu dia tanya Rasulullah SAW kena dengar, dah dia masing tu boleh buat wuduk dah.
Kalau kami nak gunakan wudu, air biasa hak buat bekal tu, jawab dia dahaga apa pada ni. Dia bukan kita curah dah. Kau dahaga lah. Lalu Rasulullah kata boleh air tu bersih. Jadi berdasar pada tu, air laut adalah air mutlak. Walaupun dia masing. Dah air laut lautan Hindi pun boleh ya juga. Jangan lautan Hindi dia dia gelak sikit umpamanya dah. Gelak dalam tu gelak, bukan air tu gelak, dalam tu gelak. Tak, umpamanya boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Air itu adalah air mutlak. Ada juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya perkara ni berdasar pada riwayat lain kerana sebab yang lain. Sebabnya ialah kerana dengar-dengar ceritanya bahawa Rasulullah SAW menyebutkan bahawa air laut ni bukan sebab air masing yang kami tanya tu. Ni sahabat Nabi ni lah. Tetapi kami tanya tu sebabnya ialah kerana air laut ni adalah air yang digunakan wudu oleh malaikat. Seperti disebut dalam kitab Bahrul Mazi. Dalam kitab Bahrul Mazi disebut. Di mana dalam kitab Bahrul Mazi kata ada sahabat yang waswah nak guna air ni sebab air ni digunakan oleh malaikat. Malaikat bila dia turun atas muka bumi nak naik ke langit, dia ambil wudu. Air mana dia ambil wudu? Makanya ialah air laut. Jadi boleh ke kita ni bukan malaikat, kita manusia, adakah hukum tu sama? Hukum tu sama ke tak? Tu yang sahabat tanya. Ada juga yang mengatakan begitu, bukan sebab masing tu. Ni riwayat yang kedua ni, iaitulah sebabnya ialah kerana air itu digunakan oleh malaikat. Jadi itu malaikat, kita boleh tau. Ke sama je. Tu yang Rasulullah jawab, tak ada masalah. Air itu adalah suci, lagi menyucikan. Bukan sebab malaikat wuduk kita tak boleh, hukum lain-lain dak. Bab ni adalah yang berkait dengan sama. Berdasar pada riwayat tu, maka malaikat ni jenis dia adalah jenis berwuduk juga. Jenis berwuduk juga. Dan malaikat ni bila dia buang air, itu kerana wuduk ni adalah satu ibadat. Sebagaimana malaikat ni bertasbih, bertahmid. Malaikat-malaikat ni ada yang duduk dekat langit, dak bangun-bangun, duk sujud kepada Allah sampai hari kiamat, duk rokok kepada Allah sampai hari kiamat. Maka sebab itu wuduk ni merupakan aktiviti ibadat, maka malaikat pun dia ambil wuduk juga, tapi dengan air laut. Tu punca dia. Ada orang tanya pula, dah kalau malaikat ambil tu, malaikat besar muak dak tangan dia. Jangan tanya tu. Sampai pekat tu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta mengatakan bahawa bumi ni di antara dua lutut dia. Dia ambil embayawan ni air laut tau. Dia nak ambil cetek gitu, nak ambil mana? Tu kita serah kepada Allah. Kita tu bukan hal kita. Jangan cakap bab alang lain. Kita cakap alang kita. Alang kita ni alang berusaha, alang kita ni alang bekerja, alang kita ni alang beribadah, alang kita ni memakmurkan muka bumi. Tu alang kita. Alang malaikat lain. Walaupun dia besar, bumi ni antara dua lutut je, nak ambil mayang pun dia cetek air tu tak. Jangan fikir benda tu. Fikir hal kita, jangan fikir hal malaikat. Malaikat tak masuk neraka tak. Jadi kita ni masuk neraka kena fikir macam mana nak lepaskan diri daripada api neraka itu. Okay. Jadi nak ceritanya itulah, nak ceritanya ialah air laut tu adalah air yang boleh digunakan untuk berwudu. Yang kedua dalam hadis ni sebut al-hillu maitatuhu, halal dia punya bangkai dia. Jadi sebab tu bila kita tangkap ikan tak payah meleh. Dah dia mampu-mampu gitu je, lepas tu kita goreng lah. Gula lah dak benda ikan tu. Kalulah dia tu bangkai dengan mati, susah jawab dia kena meleh. Tiap ekor ikan tu kena sembelih. Dah larat dah. Mustahil orang tu boleh sembelih sejawab dia. Tak tahu nak kata tak. Tak ada halal berasa, mampu dulu Orang kata kalau ikan kembung lambat tengok langit mampu dah. Kata tak. Ikan kembung tu lambat tengok langit mampu dah. Derah hanya mampu dah nak meleh masa mana. Jadi itu makna mustahil kita boleh sembelih. Jadi Allah Taala ni dia mengurniakan kepada kita agama yang mudah. Jadi sebab tu al-hillu maitatuhu, bangkai yang ada dalam air laut itu adalah halal. Maksudnya ikan apa semua tak payah kita sembelih. Candak sutong pun senang hati. Apa dak ayam meleh. Ni sekali boleh sekor kena meleh kena meleh. Pak kena sembuh pula dia. Sambil-sambil meleh kena sembuh pula dah. Tengok. Rohok tu. Dah kalau kena mata tu tiga mata.
Sekali waktu turun tu tiga-tiga mata, tiga-tiga upang tu, dapur panggil tu, tiga-tiga hak yang mata tu lekat belakang sotong. Dah nak belah guna tu. Nak belah ni hak ni nak belah. Jawab dia kau, habiskan belah yang masa tak boleh nak 4 5 6 kilo malamang dak candak sotong ni dak. Jadi sebab tu Tuhan ni adalah tahu tentang kepayahan kita, maka hak dalam laut tidak payah kita sembelih. Termasuklah benda apa lagi selain daripada ikan, selain daripada sotong, udang umpamanya, ketang, tak payah sembelih. Cuma dalam mazhab Hanafi disebutkan dalam kitab Subul Salam, kalau ikan tu dia mapuh diri dalam air, dia mapuh dalam air. Ikan tu tak ada benda, tak ada pasal apa-apa, dia mapuh apa masa. Ikan pun tua gak dah. Maka dia mapuh. Katakan umur dia 10 hari dia mapuh lah. Buat lolok je ni. Saya kata 10 hari tu buat contoh je. Katakan ikan tu mapuh diri, maka dalam mazhab Hanafi tak boleh makan ikan tu. Hak boleh makannya hak kita cari, kita akak hidup tu boleh mapuh. Tu boleh. Tapi kalau dia mapuh diri tanpa kita pukat, tanpa kita ngai, dia mapuh gitu. Kita jumpa tata air tu mapuh, hak tu tak boleh makan hak tu mazhab Hanafi. Tapi hak tu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuatnya ni lah hak kita mazhab Syafi'i, halal makan apa sahaja yang ada dekat laut, kecuali yang hidup dalam dua alam. Jumpa katok mapuh makan buat gula, jangan. Okay. Tak boleh tu. Kita kata sama besar dengan burung puyuh, jangan buat sama-sama gitu. Tu haram tu sebab dia dua alang. Dua alang tu, dua alang tak boleh. Buaya dua alang juga. Bewok dua alang juga dak umpamanya. Menapak mapuh raya halal belaka dak ambil ekor dah. Jangan. Tu jangan buat gitu. Jangan buat PA gitu dah. Yang bolehnya ialah yang sealang saja, iaitu yang duduk dalam laut saja. Bila terdarat mapuh lalu dak. Ikan keli tak apa. Bukan dia hidup dua alang, dia payah mapuh ke alang terdarat ni. Dia payah mati. Ikan haruang apa semua dia payah mati, halal lah. Kita tak naik diri atas darat ni. Kalau naik sendiri tu macam katok tu barulah haram. Tapi kalau ikan keli tak naik diri, kita buat naik atas darat. Dia panjang nafas dia, tu halal lah. Tu tak ada masalah. Habis. Tak cerita bab ni, cerita bab air, benar air mutlak tadi dah. Tu puang situ. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an bi'ri buda'ah, qala al-ma'u la yunajjisuhu syai', rawahu Tirmizi wa qala hasan. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ditanya bagaimana hukumnya sumur buda'ah, makna telaga, nama telaga tu buda'ah di Madinah. Beliau berkata, makna baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, airnya tidak dinajiskan sesuatu apa pun. Riwayat Ahmad dan Tirmizi. Makna dia Rasulullah pernah ditanya dengan telaga buda'ah. Telaga buda'ah ni macam-macam orang tohuk situ. Macam-macam jenis apa saja orang tohuk, kotoran tohuk belaka situ. Tapi dia ada air. Lalu sahabat tanya, macam mana air tu boleh guna dah untuk ambil air semayang dan sebagainya. Rasulullah kata, al-ma'u la yunajjisuhu syai', air tidak dinajiskan oleh sesuatu. Sebab apa? Air itu adalah lebih daripada 2 qalah. Bila lebih daripada 2 qalah, pada masa itu jatuh najis apa pun, kalau tidak berubah dia punya rasa, bau dan warna, pada masa itu hukum dia adalah suci, boleh digunakan. Perubahan air yang tidak menghalangkan keadaan atau sifat suci menyucikan, baik perubahan itu pada salah satu sifatnya seperti sifat-sifat yang 3, warna, rasa dan baunya, adalah sebagai berikut. A. Berubah dengan sebab tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang. Ini tak ada apa-apa, boleh diguna. B. Berubah kerana lama terletak, seperti air kolam. Pong tak apa, air suci lagi, air mutlak lagi. Jadi air kolam tu kok dia kurung lah, tak ada masalah. C. Berubah kerana sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah kerana sebab ikan atau kiambang. Kiambang makna dia air tu banyak dalam parit tu, tapi ada kangkung, ada macam-macam sayur, ada ikan mapuh pun ada situ dah. Jadi bau pun bau tak sedap sikit. Okey. Bau macam bau ikan, bau macam ke anyai sikit air tu. Pun tak apa lagi, sebab dia adalah bau yang tidak boleh dielakkan kerana ada binatang. Yang kedua, berubah dengan sebab tanah yang suci. Begitu juga segala perubahan yang suka memeliharanya, seperti berubah oleh sebab daun-daunan yang jatuh,
dari pohon-pohon yang berdekatan dari sumur dengan sumur. Sumur tu telaga atau tempat-tempat air itu. Ataupun air itu banyak sangat daun-daun jatuh. Daun-daun jatuh, jadi kita guna air tu bau daun. Okey. Bau daun boleh macam kita kata bau tu bukan bau air biasa dah, tapi oleh kerana air tu jatuh macam-macam daun situ, maka dia jadi wangi lah, macam-macam lah bau, dia jadi busuk sikit lah, tak ada apa-apa, boleh, air tu masih lagi air mutlak. Yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Air tu suci, boleh kita nak buat minum boleh, tapi orang tak guna, tidak ada power yang kedua, iaitulah tidak boleh digunakan untuk bersuci. Berertinya zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Termasuk dalam bahagian ini 3 macam air. A. Air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan sesuatu benda suci yang lain selain daripada perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh dan sebagainya. Jadi kalau air kopi suci tak? Suci, boleh buat minum. Dah air kopi siapa tak minum air? Siapa tak minumnya tak? Air teh boleh buat minum, tapi tidak menyucikan. Tak boleh lah nak buat ambil sembahyang pakai teh ni dah. Tak gula lagi tak? Tanya tuan kedai. Tak gula lagi tak? Buat ambil sembahyang kejap umpamanya tak? Tak boleh lah. Buat gitu adalah tidak sah air sembahyang tu, sebabnya air itu adalah air yang suci dan tidak menyucikan. Tidak menyucikan. Kemudian B. Air sedikit, bererti kurang daripada 2 qalah, sudah terpakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan hukum najis, sedang air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Air itu kurang pada 2 qalah, walaupun kurang pada 2 qalah, kemudian kita pernah membersihkan diri kita, hadas kita dengan air itu, dan masuk air itu semula dalam tu, ataupun kita bersihkan najis, air itu masuk mula dalam tu, maka bila keadaan begitu, maka air itu dianggap sebagai air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air pohon-pohon atau air buah-buahan, seperti air yang keluar daripada tekukan pokok air, air nira, air kelapa dan sebagainya pun tak boleh juga. Tak. Belahnya orang lain nyo muda buat minum, dia buat ambil wuduk, boleh tak? Tak boleh. Sebab tu adalah air buah-buahan. Yang ketiga, air yang bernajis. Air yang masuk bahagian ini ada 2 macam. A. Sudah berubah salah satu sifatnya dengan najis. Air ini tidak harus, tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak, hukumnya seperti najis. Iaitulah air sebab berubah sebab najis, iaitulah dengan 3 sebab tu, sama ada dengan bau, sama ada dengan rasa, sama ada dengan warna. Maka air tu orang panggil air najis, maka tak boleh dah kita nak buat wudu, nak mandi hadas besar, nak menghilangkan najis dan sebagainya, sebab dia berubah walaupun lebih pada 2 qalah. Walaupun lebih pada 2 qalah. Air tu banyak ni, banyaklah kita kata air kolam umpamanya tak, jatuhlah najis, jatuhlah kita kata benda apa ni, bangkai binatang, lepas tu habis satu kolam tu bau, bau najis, bau kambing. Kalau kambing bau kambing tak umpamanya, ataupun bau, ataupun warna berubah, ataupun rasa dia berubah, pada masa itu satu kolam pun walaupun lebih pada 2 qalah tak boleh digunakan untuk berwuduk, sebab dia air itu air najis. Tapi mustahil, benda tu mustahil berlaku. Sebab bila air banyak, biasanya dia tidak akan merebok kepada kawasan-kawasan lain. Mungkin dia berubah kawasan tu je, kawasan lain tak berubah, maka kawasan lain itu adalah suci, boleh digunakan untuk berwuduk. Tapi kalau takdir Allah bahawa satu kolam besar tu berubah, maka tak boleh ambil sembahyang lah. Walaupun benda tu mustahil lah pada anggapan akalnya. Okey. Jadi bila sebut najis ni, bila sebut najis, dia lain dengan satu istilah lain yang dipanggil sebagai mutanajis. Ada kalau kadang-kadang takut juga tukar 2 ni. Satu dipanggil najis, satu lagi dipanggil sebagai mutanajis. Kalau najis ni, zat tu najis. Kalau kita kata babi tu najis, makna dia tulang dia kita kikis habis daging, kita kikis habis dah lemak, tinggal tulang je umpamanya. Hok dalam tulang pun bersih-bersih habis,
maka kerah ketung gini dah tak ada daging, tak ada apa, bersih dok. Dia ke najis juga. Sebab apa? Sebab babi tu najis. Babi tu sendiri adalah najis. Bukan mutanajis. Mutanajis lain, nanti ambo sebut. Yang najis ni, kok mana walaupun kita nampak bersih pun najis juga. Okey. Walaupun kita kata bulu babi umpamanya, tak ada apa-apa, bukan daging apa dah, gitu je. Ataupun kulit babi, walaupun dia samuk dan disamuk mendapat panggil yang buang landai-landai tu, buat kulit, buat kasut. Tak? Maka boleh ke tak? Najis. Mazhab Syafi'i kata najis. Maka najis itu adalah najis ain, maka dipanggil sebagai najis. Najis sungguhlah. Ataupun kita kata mutah ke darah ke najis. Itu dipanggil sebagai najis. Ada satu lagi istilah dipanggil sebagai mutanajis. Mutanajis ni benda tu tak najis tapi kena najis. Tu dia panggil mutanajis. Benda tu tak najis tapi dia kena najis. Maka bila bersih najis tu, maka benda tu pun dia jadi tak najis. Umpamanya orang telang pitih. Pitih dia wasan tu dia telang. Lepas tu bila dia buang air besar tu tubik mula. Adalah kekotoran nekat dia duit tu. Duit tu berapa orang panggil? Duit tu najis. Tak najis, tapi duit tu mutanajis. Mutanajis ni nekat najis. Bila kita basuh mula, kelak tubik-tubik pitih tu dah umpamanya. Tak ada kesan-kesan najis dan sebagainya, maka dia pun tak najis. Tu dipanggil sebagai mutanajis. Kalau dekat Indonesia dulu ada bunyi-bunyi cerita lah, bunyi-bunyi cerita ada orang dok betang ketah kerja dok sebut dekat ter dulu. Iaitulah ada satu jenis kopi, orang panggil kopi luwak ke apa. Betulkan saya kalau salah. Kopi luwak dah orang panggil. Kopi luwak yang kopi tu yang dimakan oleh Sri Musang dah. Yang dimakan oleh Musang, kemudian Musang tu dia tak beracur, dia tak gigit kering-kering. Dia telang lalu, lepas tu masuk dalam perut dia, usus apa semua, kemudian dia pun buang air besar lah. Tak? Maka bila buang air besar tadi, dia tumbik mula kopi tu. Dia tumbik mula kopi tadi, berbiji-biji tapi keta-keta tapi yalah, ada lendai dia lah. Lendai-lendai najis tu lah. Dah tumbik kat dubur dia dah. Dubur apa nama? Musang tadi. Maka kopi tu halal ke tidak? Kalau kita bersih habis semua, kemudian kita kisar mula, dah lalui proses dalam perut musang tu, mungkin sedap ramuknya ke guana, tu tak tahulah. Okey, mungkin masuk dalam dia jadi tukar, hodok sedap jadi sedap ke, ataupun mungkin musang tu dia makan kopi yang molek je. Okey, letak biji kopi depan dia makan hok molek je, hodok molek tak makan ramuknya. Tak tahulah antara dua tu lah, sama ada kopi hok dia makan tu memang kopi hok molek saja, ataupun masuk dalam perut tu guana tahu uap-uap dalam jadi sedap kopi tu. Tu. Dia jadi kopi tadi bila tubik berketul-ketul, oleh kerana kisaran dalam perut musang pun dia tak kisah sampai habis lah. Dia tubik macam asam mula, cuma rapat-rapat sebab dia dah tersusum gitu dengan najis dia. Jadi kopi tadi dia bersih, hilang dah bau najis tadi, warna dia, bau dia, dan juga satu lagi bau, warna dan juga rasa najis. Pada masa itu dah molek dah, kita kisar, lepas tu jadi kopi. Boleh minum tak kopi tu? Okey. Oleh kerana benda tu berlaku dekat Indonesia, maka Majlis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengatakan bahawa kopi tu halal dimakan. Halal diminum. Air kopi tu halal diminum. Sebabnya ialah kerana yang tubik tadi adalah ketulang-ketulang kopi, yang mana kopi tu asalnya adalah suci. Cuma oleh kerana dia tepek dengan najis-najis sekali pada masa keluar daripada dubur musang tadi, maka dipanggil mutanajis. Kopi tu, ketulang-ketulang kopi tadi dia panggil sebagai mutanajis. Kalau dah bersih apa semua, kemudian dah kering apa semua, kita pun kisar, kita minum kopi tu boleh, tak ada masalah. Dengar-dengar ceritanya kopi tu mahal. Ada orang kata sampai 50 riyal cawang. Betul ke tak tahu. Tak, dia kata sedap hangat maknya tak. 50 riyal cawang, dengar cerita. Ni jangan dengar bila sebut dengar cerita ni jangan pegang sangat. Walaupun ambil cerita, bila sebut dengar cerita, kang gegel pula 50 riyal tak 50 riyal dak kurang, bukan 50 riyal persen dah. Jangan cakap gitu pula. Dengar cerita 50 riyal cawang. Okey. Kalau sekilo tak tahu. Mai kilo kau tak tahu dah. Kalau cawang tu sedu gitu je. Tak dia kata. Maka mahal lah kopi tu mungkin lah.
kerana wak-wak dalam perut besar maknya, jadi sedap dan sebagainya. Mungkinlah itu anggapan saya lah benda yang macam tu. Itu contoh kepada mutanajis. Okey, mutanajis. Habis. Yang B, air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit bererti kurang daripada 2 qalah, tidak pula harus dipakai lagi. Malahan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak bererti 2 qalah atau lebih, hukumnya tetap suci, menyucikan. Saya sebut dah tadi. Kalau ukuran dia 2 qalah ke atas, kalau jatuh najis, tak ada berubah apa-apa pada air itu, pada masa itu suci air itu, sebab dia 2 qalah lebih. Tapi kalau kurang daripada 2 qalah, pada masa itu jatuh najis, walaupun tak berubah sifat yang 3 itu, maka dia hukumkan sebagai najis. Itu mazhab Syafi'i. 2 qalah. 2 qalah ni kita kata lebih kurang 4 teng minyak begah gitulah. 4 teng minyak begah gitulah ukurannya. Tak, sehasta setengah 1 qalah. 4 segi tu kalau sehasta setengah. Dia punya 4 apa panggil tu, kalau 4 segi tu, 4 segi tank tu, sehasta setengah 1 qalah. Kalau 2 tu dia jadi 2 qalah. Okey. Ada juga ulama yang kata bahawa bukan 2 qalah tapi lebih lagi. Seperti mana di dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi dia banyak guna. Kalau air banyak, ukuran dia, kalau air tu bertakung, kita tepuk sebelah sini, ombak dia tak sampai sebelah nu. Tu air banyak. Kalau kita tepuk sebelah sini, ombak dia tu sampai sebelah nu, tu air sikit dia panggil. Begitu. Jadi ukuran tu susah nak ukur guna. Dah kalau kena air tu dalam gitu, tapi dia rapat pula atas dia, susah kita nak ukur. Okey, begitu. Jadi kita nak pakai mazhab Hanafi ni susah. Hatta Abu Yusuf sendiri pun dia tak ikut pandangan mazhab Hanafi. Kalau nak kiranya Abu Yusuf ni adalah salah seorang daripada ulama besar dalam mazhab Hanafi. Dia sendiri pun bila berwuduk dia tak pakai mazhab dia. Susah nak pakai. Awak kata banyak tu dah, banyak sangat. Okey. Kalau mazhab Maliki pula disebut dalam kitab Al-Ibadah fil Islam Dr. Yusuf Qadawi. Dalam mazhab Maliki disebutkan bahawa air tu kalau kita letak najis tu tak kembang, maka dikira air tu boleh guna untuk wuduk walaupun sebeledi ke sebekah tak kira. Tak ada ukuran 2 qalah. Jadi hak tu longgar pula. Jadi macam ke tak ada ukuran gitu dah. Kalau jatuh dalam beledi sekalipun, tiba-tiba tak ada berubah apa rasa dia, warna dia dan bau dia, bau najis maksud saya, pada masa itu boleh lagi digunakan untuk berwuduk. Jadi hak ni longgar dah. Mazhab Hanafi tadi kita nampak macam ketat sangat dak, nak banyak sangat air. Jadi mazhab Syafi'i juga sederhana. Kadang-kadang ni pakai ukuran 2 qalah. Bukan 2 qalah masjid tu. Qalah masjid tu banyak qalah ni saya sebut dah tadi. Tak, lebih kurang dalam 1 hasta setengah, 4 segi gitu, 2 tu jadi 2 qalah lebih kurang. Qala Rasulullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba ala ta'amihi aw launihi aw rihihi. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullatain lam yunajjishu syai'. Rawahu khamsah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila cukup air 2 qalah, tidaklah dinajisi oleh sesuatu apapun. Riwayat 5 ahli hadis. Nombor 4, air yang makruh dipakai, iaitu air yang terjemur pada matahari dalam bejana selain daripada bejana emas dan perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, tidak untuk pakaian, terkecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Air yang makruh kita guna boleh,
air itu suci, lagi menyucikan. Tak ada apa-apa nak ambil mayang, boleh. Nak minum pun boleh, nak buat air teh umpamanya. Nak mandi hadas besar pun boleh. Nak ambil air tu nak bersihkan najis pun boleh. Tapi makruh kita guna air itu. Air apa orang panggil? Air musyammas. Air musyammas ni air guna? Air yang terjemur pada panas matahari. Di mana bekas yang digunakan tu adalah bekas yang boleh bawa karat. Besi ke benda gitulah. Lain daripada mah, lain daripada perak. Perak dengan mah tidak keluar karat. Tidak keluar karat. Jadi lain daripada tu keluar karat, maka air itu yang terpanas terjemur dengan matahari itu, maka itu adalah air musyammas. Maka air itu bersih, menyucikan, tetapi makruh kita guna. Makruh kita guna. Adapun air itu panas, bukan dalam bekas yang logam tadi, seperti air kolam, seperti air sawah, seperti air telaga, seperti air parit, seperti air sungai. Kita panah umpamanya tak, mungkin musim panas sangat, kita ambil air telaga rasa panas dan sebagainya. Ini saya anggarang je lah, air telaga tu boleh jadi air telaga tak kesan contohnya. Ataupun air di sawah dan sebagainya, pada masa itu tidak makruh, boleh guna. Panas tu tak ada apa-apa. Yang ada olehnya hok dalam bekas ni je, bekas hok karat, bekas hok berjana daripada logam tadi, bekas daripada logam selain daripada mah dan juga perak. Itu berdasarkan kepada fatwa Imam Syafi'i dalam kitab di mana dia mengatakan karahah, dia mengatakan benda itu adalah satu benda yang tak molek litibbi, kerana perubatan. Jadi berdasarkan kepada perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan tak molek diguna, makruh diguna sebab perubatan, sebab doktor tak bagi air itu digunakan sebelum bawa penyakit. Jadi sebab tu dalam kitab Kifayatul Akhyar menyatakan bahawa makruh itu bukan makruh syar'i. Bukan makruh syar'i, tetapi makruh irsyadi dipanggil. Dia pun tak beza antara dua tu. Makruh syar'i ni memang dalil Quran, dalil hadis kata makruh benda tu. Tu yang dikatakan makruh syar'i. Hok ni tak molek kita buat. Tetapi ada satu lagi dipanggil makruh irsyadi. Makruh irsyadi tidak ada dalam Quran kata makruh, tidak ada dalam hadis kata makruh, tetapi oleh kerana dia boleh bawa mudarat kepada kita, maka makruh kita guna, dipanggil sebagai makruh irsyadi. Kalau doktor kata air ni, doktor perubatan kata air ni boleh bawa penyakit kalau guna, makruh, dipanggil makruh irsyadi. Kalau doktor kata dak mudarat air ni, gunalah, kajian dia begini, maka air ni tak ada apa-apa digunakan, tak ada bawa penyakit apa-apa, maka tidak makruh. Itu maksud yang ditafsirkan dalam kitab Kifayatul Akhyar yang dikatakan makruh air musyammah tadi. Faham gitu. Jadi tak ada, kalau orang kata ada hadis, tak ada hadis lah, memang betul lah. Tak. Tu. Satu lagi, ini adalah pandangan Imam Syafi'i di dalam kitab dalam kitab Tidak disebutkan oleh semua ulama ataupun semua mazhab. Jadi gitulah keadaannya. Saya nak sebutkan begitu. Jadi sebenarnya air yang makruh ni bukan setakat air itu air musyammah saja, tetapi juga air yang lain lagi, yang mana air itu diperolehi daripada kawasan-kawasan kena laknat pun makruh juga. Umpamanya air itu daripada, kita katalah daripada kawasan kaum Samud. Kaum Samud, di mana kaum Samud ni adalah kaum Nabi Saleh. Yang mana diengkar kepada Nabi Saleh. Dia tak ikut agama petunjuk ataupun ajaran Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Maka kawasan tu ada air, kita tulang lalu kawasan tu pun makruh juga boleh. Sebab apa? Air tu di kawasan laknat. Kalaulah betul, kita kata contohnya Laut Mati dekat Jordan tu yang bersepadan dengan Israel, kawasan tu adalah kawasan kaum Nabi Lut, yang faja'alna 'aliyaha safilaha, yang mana Tuhan sebut bahawa negeri Nabi Lut ni oleh kerana dia melakukan jenayah yang sangat besar, di samping kufur kepada Allah, kemudian dia melakukan liwat. Pada masa itu Allah Ta'ala laknat kaum itu. Malaikat Jibril akak negeri, akak kauk kita kata kauk negeri tu, lalu dia sampai ke awan tu, awan ke langit, kemudian dia buat hak atas tu jadi bawah, hak bawah jadi atas. Faja'alna 'aliyaha safilaha, hak atas jadi bawah, hak bawah jadi atas, pun dia mbah tab bawah. Maka
lah katakan kawasan tu betul-betul lah laut mati, mana laut mati tu terjadi sebab benda tu, maka kita guna air laut mati tadi berwuduk adalah makruh. Walau macam mana pun di sana ada ulama yang mengatakan bahawa laut mati itu tidak sahih, itulah kawasan kaum Nabi Lut yang derhaka kepada Allah. Oleh kerana tak ada bukti yang kuat, maka tak makruh lah. Tak ada bukti yang kuat. Tapi kalau ke belakangnya ada orang kajian, orang buat kajian, memang betul ni kawasan Nabi Lut yang dikatakan negeri Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah yang saya sebutkan tadi, dibalikkan oleh malaikat, maka air laut mati itu makruh kita guna sebab dia berada di kawasan laknat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faham maksud saya itu keadaannya. Jadi gitulah hukum fiqh berkait dengan perkara ini. Dan juga satu lagi ni lah Telaga Barhu. Ada satu lagi Telaga Barhu. Telaga Barhu ni disebutkan dalam kitab Ruh oleh Ibnu Qayyim, mengatakan bahawa telaga ni ada di Yaman, di mana telaga ni adalah tempat dikumpulkan ruh-ruh orang jahat. Ruh-ruh orang jahat duduk situ kat Telaga Barhu. Tiba-tiba kita ambil air sembayang situ telaga tu dah. Allah tak molek dah, tak sedap ambil air sembayang tu dah. Jadi hukum dia makruh kita ambil air sembayang daripada telaga tersebut. Mana? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha annaha sakhanat ma'an fi syams faqala sallallahu alaihi wasallam laha la taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul barasa, rawahul Baihaqi. Dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian ya Aisyah, sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak, riwayat Baihaqi. Jadi hadis ni kata kalau kita guna air yang dipanaskan oleh matahari dalam bekas hot logam tadi, dia boleh bawa penyakit sopak. Kalulah betul boleh bawa penyakit sopak, tu yang saya kata makruh tadi, yang berasaskan kepada fatwa Imam Syafi'i. Tapi oleh kerana hadis ni hadis lemah, hadis lemah, maka pertimbangan kita ialah kepada keterangan pakar-pakar yang berkait dengan perubatan. Kalau kita guna air itu boleh bawa penyakit, makruh. Kalau tak bawa penyakit, maka hukum ni tidak makruh. Benda-benda yang termasuk najis. Sesuatu barang benda menurut hukum syarak aslinya adalah suci selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa benda itu najis. Benda najis itu banyak. Di antaranya sebagai berikut. Nombor 1, bangkai binatang darat yang berdarah selain daripada mayat manusia. Adapun bangkai binatang laut seperti ikan dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya, seperti belalang dan mayat manusia, semuanya suci. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu." Al-Maidah, diharamkan ke atas kamu bangkai. Al-Maidah ayat yang ketiga. Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tidak berdarah, begitu juga dengan mayat manusia, tidak masuk dalam umum arti bangkai dalam ayat tersebut, kerana ada keterangan lain. Juzuk bahagian bangkai seperti daging, kulit, tulang, orak, bulu dan gemuknya. Gemuk tu maksud lemaknya. Semuanya itu najis menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, yang najis hanyalah suku-suku yang mengandungi ruh, suku-suku yang bernyawa sahaja, seperti daging, kulit, suku-suku yang tidak bernyawa seperti kuku, tulang, tanduk dan bulu, semuanya itu suci. Suku-suku yang tidak bernyawa daripada anjing dan babi tidak termasuk najis. Okey. Jadi yang pertamanya yang dikatakan najis semua bangkai, kecuali kalau bangkai itu bangkai manusia. Manusia pun orang panggil bangkai istilah gini lah. Jangan pula kita kata nampak manusia bangkai, bukan. Istilah pekoh, nak senang tak dia. Jadi kalau mayat manusia tak najis. Satu lagi ialah binatang laut seperti ikan, sotong dan sebagainya tidak najis pada asasnya, bukan darah dia tu. Kalau sotong tu, kalau hak mendapatnya hak itang tu, hak sembuh, hak dia sembuh tu, tu najis. Berdasarkan kepada fatwa Syekh Yusuf Zawawi dulu. Syekh Yusuf Zawawi dulu mengatakan bahawa
hak yang tu, hak sutung sembuh tu, hak hitam tu, itu adalah najis. Jadi hak ni kita akan sambung lagi pada minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina fiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahirabbil alamin.